Nabi kita Muhammad SAW berkata kepada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, "Ya ghulamu, inni u'allimuka kalimatin. Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak." Baginda Nabi mengatakan ihfazillah. Mana ihfazillah? Ra'ikanlah, lakukanlah arahan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna ihfazillah. Ini jagalah Allah. Apa makna jagalah Allah? Ini jagalah urusan ataupun arahan yang Allah Ta'ala beri kepada kamu. Arahan melakukan sesuatu dan arahan meninggalkan sesuatu. Kamu kena ikut betul-betul. Itu makna ihfazillah. Ini la taghfal anha. Jangan sekali-kali kamu lalai daripada urusan tersebut. Nah, dan jaga diri kamu daripada melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kenapa? Karena bila mana kamu melakukan yang sedemikian, ihfazillah yahfazka, maka Allah akan menjaga kamu. Nah, Allah Ta'ala akan menjaga kamu. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis ini pendek. Ihfazillah yahfazka. Ini formula yang digunakan oleh para ulama salihin yang terdahulu untuk mereka menjaga ahli keluarga mereka adalah bila mana mereka menjaga hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak? Sebab itu disebut oleh para ulama, siapa yang menjaga urusan dan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan menjaga dirinya. Allah Ta'ala akan menjaga anaknya. Allah Ta'ala akan menjaga keluarganya. Allah Ta'ala akan menjaga dunianya. Allah Ta'ala akan menjaga agamanya. Allah Ta'ala akan menjaga hartanya. Semua dijaga. Nampak tak? Dan kemudian disebut oleh para ulama, man hafizallah fi sibahu wa sigharih, hafizahu fi kibarih, famatta'ahu bisam'ihi wa basarih. Siapa yang menjaga, tengok, dijaga diri dia daripada yang dilarang oleh Allah pada ketika mudanya, ketika kecilnya, maka Allah Ta'ala akan menjaga ketika tua anggota-anggota yang dia gunakan, dan Allah Ta'ala akan memberikan kegembiraan. Matta'ahu bisam'ihi. Maksudnya Allah Ta'ala akan memberikan kepada dia leluasa, gembiraan, keseronokan untuk dia menggunakan pandangan dan juga pendengarannya yang elok. Karena itu sebahagian ulama, ada yang umurnya lebih daripada 100 tahun, tapi matanya masih elok, gigi masih elok, anggotanya masih kuat lagi, walaupun umur dah 100 tahun. Al-Imam Qadhi Abi Syuja' radhiyallahu ta'ala anhu, pengarang kitab Matan Abi Syuja', yang kita duduk mengaji kitab Matan Abi Syuja'. Matan Abi Syuja', Matla'ul Badrin pun sebenarnya mengambil daripada Matan Abi Syuja'. Hakikat Matla'ul Badrin pun ambil daripada kitab tersebut, yang disyarahkan oleh Al-Imam Ibnu Qasim, kitab beliau Fathul Qarib Al-Mujib. Nah, Fathul Qarib Al-Mujib yang diajar di pondok-pondok, kitab-kitab tersebut. Nah, yang disyarahkan oleh Imam Khatib Syirbini. Jadi Iqna' syarah kepada Matan Abi Syuja', yang duk belajar juga di pondok-pondok, di tempat-tempat pengajian. Sekarang ni disebabkan khillatul himam. Orang dah kurang dah himmah nak mengaji ni tuan-tuan ni. Sebab tu di masjid pun tak ngajak dah kitab-kitab tu. Kenapa? Karena kalau mengajak orang tanya bila nak habis. Itu ya. Kitab tu nak habis bila tuan-tuan? 4 jilid. Matan Nabi Syuja' saja ada 2 jilid. 2 jilid tebal-tebal ni. 1 jilid tebal-tebal ni. 2 jilid. Maksudnya kalau hak main mengaji tu, imam tok guru meninggal dulu, ataupun hak duk main mengaji meninggal dulu. Kitab tak habis. Kalau di Mesir dulu diajar puluhan tahun, kitab tu diajarkan. Nak masuk daripada kecil sampai ke tinggi-tinggi kitab. Fathul Qarib. Kemudian baca pula kitab Matan Zubat. Ataupun Iqna'. Lepas Iqna' baca Syuruh Az-Zubat. Kemudian naik pula kitab Syuruh Al-Minhaj, Kanzul Raghibin, syarah kepada Minhajul Talibin, karangan Imam Nawawi. Kemudian naik pula kepada kitab-kitab yang besar yang lain, Nihayah, Tuhfah. Kemudian naik pula kitab Hasyiah Syarqawi ala Tahrir. Kemudian naik pula sampai I'anah Talibin dan sebagainya. Kitab-kitab tu diajar di Al-Azhar Al-Syarif zaman dulu. Bila nak habis tuan-tuan? Semua kitab tu berjilid semua. Macam mana mereka mengaji dulu? Himmah mereka tinggi orang dulu. Dia tak komplain Tok Guru bila nak habis. Orang kenal lah kan main ni nak. Dia main dengar Tok Guru syarah panjang sikit. Dua baris ya. Bila nak habis? Tanya bila nak habis. Tak, jangan bimbang tuan-tuan. Habis tak habis ni kerja kita. Kerja dia. Yang penting main mengaji je. Allah Ta'ala tak tanya berapa kitab habis nanti. Dalam kubur, Allah Ta'ala tak tanya berapa kitab habis.
Berapa banyak amal? Tu yang tanya. Faham? Ngaji habis 80 kitab pun, tapi duk lawan dengan para ulama, duk hentam para solihin, duk kata orang umat Nabi Muhammad ni ahli bid'ah semuanya. Ni buat apa mengaji banyak-banyak? Kalau kata jadi macam tu punya sikap, sampai buruk sangka dengan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham tak? Baik. Jadi sebahagian ulama seperti Al-Imam Abi Syuja', Qadi Abi Syuja' umurnya 160 tahun. Qadi Abi Syuja' umur 160 tahun, dan umur 160 tersebut matanya masih elok, giginya tidak luruh walaupun sebatang, dan badan dia masih kuat, tidak pakai tongkat. Dan beliau bertugas pada ketika dulu jadi qadi, alim besar, dan kemudian pada akhir hidup beliau berada di masjid berhampiran dengan Masjid Nabawi. Dulu dia ada masjid bersebelah dengan makam Nabi SAW, ada masjid. Yang di situ diletakkan makam Sayyidina Al-Imam Abi Syuja', yang dia bertugas menyuci dan mengutip debu-debu dan cuci makam baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dan kelebihan Allah Ta'ala bagi kepada beliau, kepala beliau berada di kaki Rasulullah SAW. Dia ditanam di kaki Nabi dalam Hujratul Syarifah. Qadi Abi Syuja', pengarang matan Abi Syuja' itu, makamnya di dalam Hujratul Syarifah, dalam bilik bersama dengan Rasulullah SAW. Maknanya tanah Allah Ta'ala jadikan Nabi adalah tanah yang Allah Ta'ala jadikan dia. Umur dia berapa? 160 tahun. Bila ditanya kepada beliau, apa yang kamu buat, wahai imam, ketika kamu, sehingga kamu diberikan dengan kesihatan, kekuatan pandangan kamu, lidah kamu, gigi kamu elok, tak nyanyuk dan sebagainya, umur 160. Kita kalau tengok orang zaman lah, kadang-kadang umur 80 nyanyuk lah. Tak umur 60, umur 30 pun pening dah. Kena ketum. Ketum campur pula dengan ubat batuk, buh pula Coca-Cola, jadi gila babi tu. Tak faham tu budak-budak zaman lah ni. Apa kerja lah dia buat benda macam tu. Banyak benda lagi nak kena minum. Ketum hak asal ubat jadi tak elok tu. Ni kata masalah. Orang zaman lah dia lebih teknologi tinggi. Belajar sains lebih tinggi daripada saintis. Jadi dia buat test, kali pening kepala habis. Tu yang bergulin lori-lori, bergulin langgak orang habis kadang-kadang. Banyak sebab tu. Sebab pening. Itu elakkan daripada ambil benda-benda macam tu, tuan-tuan. Letih macam mana kita pun ingat kita ni dengan syariat Allah Ta'ala. Itu dulu. Saya tak nafi orang bawa lori letih. Orang bawa ubah ni letih. Tapi kenapa ambil benda-benda yang macam tu untuk nak bagi kita sihat? Sebab apa? Sebab kita intimat dengan makhluk. Sebab kita pegang dengan makhluk. Kita ingat kata makan benda ni baru kita akan sihat. Kalau tak makan, saya jadi mengantuk, jadi tak kuat. Terik tak boleh nak banyak. Kerana kita intimat dengan makhluk. Lepas Allah Ta'ala bagi kita pegang dengan makhluk tersebut. Akhirnya kita lingkup dengan makhluk tersebut. Faham tak? Kan salah, tak salah kalau kata kita nak ambil trik banyak, tapi jangan ambil benda yang haram. Jangan ambil benda yang menyebabkan berlakunya satu yang tidak elok kepada umat Nabi SAW. Fikir dulu pada orang. Baik, nanti bincangkan kita. Nah ceritanya, Sayyidina Al-Imam Abi Syuja' kata beliau, "Hadhihi jawarih hafiznaha minal ma'asi fi sighar." Anggota ini saya telah jaganya ketika saya muda. Maka fahafizahallahu alaina fil kibar. Maka Allah Ta'ala yang menjaganya ketika kami tua. Maksudnya waktu kami muda kami jaga, waktu tua Allah Ta'ala jaga anggota kami. Karena tu saya tidak jantung sakit, dia kata tak sakit. Saya tidak ada mata, saya tidak rabun, gigi saya tidak luruh awal dan sebagainya. Kenapa? Karena saya menjaga ketika mana saya muda. Boleh. Dan kemudian disebutkan bahawa Qadi Abi Tayyib rahimahullah, dikatakan beliau juga hidup umur 160 tahun. Qadi Abi Syuja', Qadi Abi Tayyib juga antara ulama yang hidup 160 tahun. Dan tidak satu pun anggota beliau, maksudnya tak ada satu pun yang jadi tak elok. Semuanya tegak macam masih muda. Maka bila ditanya kepada beliau, dia kata, "Lam a'sillah bi'udwin minha." Lam a'sillaha bi'udwin minha. Saya tidak pernah melakukan maksiat dengan satu pun sendi daripada tubuh saya. Maka Allah menjaga saya. Ini formula yang digunakan oleh ulama. Kita ni kadang-kadang sakit kerana Allah Ta'ala nak bagi jadi apa? Nak bagi kafarah dosa-dosa kita. Nak bagi kafarah dosa-dosa kita. Dan kemudian
disebut oleh Sayyidina Sa'id ibn Musayyib radhiyallahu ta'ala anhu. Tuan-tuan tengok, ihfazillah yahfazka. Kamu jaga hak Allah Ta'ala. Kamu jaga yang Allah Ta'ala suruh. Maksudnya lakukan yang Allah Ta'ala suruh, tinggal yang Allah Ta'ala larang, yahfazka. Allah Ta'ala akan jaga kamu. Maka Al-Imam Sa'id ibn Musayyib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, beliau mengatakan kepada anak beliau, la azidanna fi salati min ajli. Saya ini tambah solat saya. Maksudnya solat yang dia lakukan pada waktu malam hari, dia tambahkan lagi rakaat. Ulama-ulama dulu bukan sikit tuan-tuan sembahyang. Imam Abi Hanifah, solat malam beliau 1000 rakaat. 1000 rakaat sembahyang malam. Dia. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, waktu sihat 500 rakaat satu malam. Nah, waktu tak sihat, sakit 150 rakaat satu malam. Kita waktu sihat pun 1 rakaat pun buat teruk. Kita saya lah tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin nampak muka ahli tahajud semua ni. Yang tahajud. 1 rakaat, 2 rakaat pun cerita kampung lah. Kata malam bakit tahajud. 2 rakaat bayar. Cerita habis ke orang. Kalau 150 rakaat saya tak tahu tuan-tuan ni. Terbang pergi ke kedai makan. Terbang. Turun pan. Tokek kedai. Allah silap terbang dia kata. Patut tak mau tunjuk ni. Tapi buat macam mana semalam 150 rakaat dia kata. Allah tak nak bagi terbang tu. Nampak tak? Setback Allah tak bagi macam tu kat kita. Kalau bagi macam tu lah. Pakai tak payah pergi mana dah. Pergi mana pun terbang. Nak tunjuk ke orang. Kata tiap-tiap malam 150 rakaat. Tengok tuan-tuan. Orang dulu. Sayyidina Sa'id bin Musayyib, dia kata, la azidanna fi salati min ajli. Saya tambah solat malam saya ni kerana kamu, wahai anak. Untuk kamu. Kenapa untuk kamu? Kenapa untuk anak? Kerana kata beliau, raja'an an uhfadha fika. Moga-moga Allah menjaga kamu nanti. Tengok tuan-tuan. Tuan-tuan kena tengok balik. Kalau anak kita tak elok, sebenarnya kita yang bermasalah. Tengok ulama dulu. Allah menjaga anak cucu mereka kerana mereka menjaga hubungan dengan Allah. Kita nak anak cucu kita elok. Jaga hubungan kita dengan Allah. InsyaAllah anak cucu kita elok. Kita tak jaga hubungan kita dengan Allah, maka jangan kita harap pada waktu tersebut Allah akan jaga anak-anak cucu kita. Dari mana Sayyidina Sa'id bin Musayyib ambil ayat ini? Daripada ayat Allah Ta'ala dalam surah Al-Kahfi. Allah Ta'ala mengatakan, wa kana abuhuma salihah. Kana abuhuma salihah. Ini cerita apa ni? Cerita berkenaan dengan Nabi Khidir alaihissalam dengan Sayyidina Musa sampai di satu kampung di Anatolia, katanya di Spanyol. Kampung tersebut bila Sayyidina Khidir dengan Sayyidina Musa alaihissalam sampai, nak ambil upah dah. Nak masuk ke rumah orang, nak minta jadikan dia sebagai tetamu. Orang dulu boleh macam tu. Pergi ke rumah orang, ketuk pintu, boleh tak kami nak jadi tamu di rumah ni selama 3 malam? Orang dulu boleh, orang zaman lah, ketuk kat pintu pagar pun dia tutup orang sebenarnya. Tak payah masuk dalam, kat pintu pagar. Fasadnya zaman. Fasadnya zaman sekarang. Zaman dulu boleh ketuk pintu, tanya. Kalau orang tak mau, orang yang tak terima tetamu di kampungnya, ini kampung yang tidak elok. Orang yang tidak layan tetamu dengan elok, di kampung tersebut, penilaian kampung tu elok tak elok tuan-tuan, adalah pada layanan mereka kepada tetamu. Bila sampai di kampung ini, tak ada seorang pun orang kampung yang mau terima Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Bayangkan tuan, Nabi dia pun tak terima jadi tetamu. Maksudnya tak kenal pun Nabi. Tak mau pun ada akhlak kepada tetamu. Kita nak tetamu pun dah besar dah. Ni Nabi sebagai tetamu. Dua-dua Nabi. Pun dia pun tak mau terima. Maka kampung ni tidak elok. Jadi Nabi Khidir dan Nabi Musa berjalan sampai di satu tempat yang berlaku runtuhan di tempat tersebut. Jadi Nabi Khidir masa bersandar di runtuhan tadi, Nabi Khidir dirikan balik runtuhan tadi dengan kerja kerah dia. Dia bagi diri balik. Bangunan tu sebab nak runtuh, dia dirikan bagi elok. Maka Nabi Musa AS kata kepada beliau, kenapa kamu dirikan bangunan ni? Dan kita bukan orang sini. Kenapa kamu tak ambil upah? Dengan sebab kamu dirikan tempat daripada dalam kampung mereka, rumah ni, ambil upah. Nabi Khidir kata apa? Firaqun baini wa bainak. Ini beza aku dengan kamu. Kamu ahli syariat. Ahli syariat akan minta upah. Saya ahli hakikah. Saya tidak melihat kepada upah. Saya melihat pada sesuatu yang lain di sebalik benar tersebut. Baru Nabi Khidir alaihissalam, saya minta maaf, bukan maksud saya kata kepada Nabi Musa alaihissalam itu ahli syariat. Maksud Nabi Musa bukan ahli hakikah. La. Nabi Musa alaihissalam adalah sebaik-baik makhluk Allah Ta'ala pada zaman tersebut.
Sebaik-baik makhluk Allah Ta'ala pada zaman itu Nabi Musa AS. Nah, cuma Allah Ta'ala beri kepada Nabi Khidir ilmu yang tidak ada pada Nabi Musa AS. Nabi Khidir baru cerita lepas itu. Di bawah bangunan ini, ada harta yang ditanam oleh datuk kepada cucu ni, anak yatim yang ada pada waktu tersebut. Tuan-tuan tahu yang tanam ni siapa dia? Kana abuhuma salihah. Kedua-dua datuk mereka ini, abu disebut abu, tapi sebenarnya tu datuk mereka yang ketujuh. Tu dia. Dalam hadis disebut, datuk yang menanam harta tadi kepada anak yatim yang ketujuh keturunan ni, adalah datuk dia yang ketujuh dulu ni. Bukannya datuk yang hampir. Bukan pok dia. Datuk yang ketujuh. 7 keturunan lah. Faham? Dah 7 keturunan lah. Dapat pada cucu dia yang ketujuh ni. Keturunan yang ketujuh, dapat harta tersebut. Kenapa? Kenapa Allah Ta'ala jaga harta ni? Karena abuhuma salihah. Karena kedua-dua datuk nenek tersebut adalah orang yang soleh. Disebabkan solehnya mereka, Allah jaga harta mereka untuk cucu mereka nanti. Faham tuan? Nampak? Karena solehnya datuk kita dululah. Allah Ta'ala bagi kepada kita kebaikan sekarang boleh duduk dalam masjid. Tuan. Kalau tak kerana datuk kita dulu ada seorang yang soleh. Pak kita ke, Tok Wan kita dulu ni, kita pun tak tahu Tok Wan yang keberapa. Yang ada soleh dalam diri mereka. Allah Ta'ala tak bagi kita duduk di sini. Tuan. Nah, kita ni adalah hasil daripada mereka. Hasil daripada mereka. Sebab tu Nabi Sayyidina Sa'id ibn Musayyib kata begitu. Dia kata, la azidanna fi salati min ajlik. Saya tambah solat saya ini. Saya tambah ibadah saya ini untuk kamu, wahai anakku. Karena bila saya buat baik dengan Allah, Allah akan jaga kamu nanti. Tujuan dia begitu. Betul? Nampak? Dan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mengatakan, ma min mu'minin salihin yamutu, tidaklah seorang mukmin yang saleh yang mati illa hafizahullahu azza wa jalla fi aqibihi wa aqibi aqibih. Melainkan Allah Ta'ala akan menjaga cucunya yang dia tinggalkan anaknya dan cucunya selepas itu. Allah Ta'ala akan jaga. Amin. Ini yang dipegang oleh para salafus saleh yang terdahulu.